A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, sama kita sekali lagi menjadikan kesyukuran kepada Allah SWT yang mana kita masih lagi dimurahkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita lagi, dan seterusnya dapat sama-sama kita meneruskan pelajaran kita yang berkaitan dengan solat, yang pada hari ini kita sudah bicarakan beberapa perkara termasuk rukun dan juga syarat-syarat sah solat pada masa-masa yang lepas. Jadi hari ini kita ambil sambungan lagi sekali berkaitan dengan hakikat ataupun falsafah solat itu sendiri, yang mana solat kita ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sekali dari segi fizikal dia, iaitu amalan yang kita buat mengikut rukun solat kita lah, iaitu daripada mula, iaitu kita berniat dan seterusnya memberi salam. Jadi bermakna kita akan melaksanakan tiga rukun fi'li yang besar, iaitu tiga rukun Islam, tiga rukun solat yang besar, iaitu rukun qalbi, rukun qawli dan rukun fi'li. Jadi hari ini kita ambil pula falsafah bagi setiap solat yang kita kerjakan, yang mana setiap pergerakan dan juga apa-apa sahaja aktiviti yang kita jalankan dalam solat, kita ada beberapa falsafah yang tertentu lah, yang mana kita akan tengok serba sedikit untuk kita seterusnya beramal dengan di samping kita mendirikan solat, dan di samping itu juga kita mendalami apakah yang sebenar falsafah solat itu sendiri. Jadi kalau saya ada edarkan pada tuan-tuan, iaitu ada kertas nota sedikit tu, dan kita boleh ikutlah daripada nota tersebut di atas penerangan-penerangan, dan kita akan pastikan semua bahan yang kita sebutkan dalam senarai nota kita ini dapat kita fahami dan juga dan seterusnya dapat kita beramal, insyaAllah. Perkara yang pertama dalam solat kita itu, hari saya dah sentuh sedikit, tapi hari ini kita ulang sedikitlah, kita ulang balik perkara itu, iaitu yang pertama ialah dari segi kebersihan zahir. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Islam adalah sangat menitik beratkan perkara-perkara kebersihan. Sebenarnya yang diberitahu iaitu diperintahkan untuk kita membersihkan diri kita sebelum kita mendirikan solat. Adalah terbaiknya kita membersihkan diri, iaitu dengan kita melaksanakan mandi. Sebelum kita melaksanakan mandi, kita berniat dan sebagainya untuk kita membersihkan diri kita. Jadi itu dalam solat kita, kalau sekiranya 5 kali ataupun 5 waktu yang kita dirikan solat, maka kita membersihkan diri kita sebanyak 5 kali. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda ataupun daripada arahan ataupun hikmah yang mana kita mendirikan solat tersebut. Jadi bukan saja kita membersihkan diri, kita juga memakai pakaian yang bersih, yang mana pakaian tersebut juga kita dah bincang dalam taharah kita tadi, iaitu pakaian, perkara yang pertama sekali, pakaian itu hendaklah dalam keadaan yang bersih, yang dibasuh secara yang yang diluluskan oleh syarak lah. Maknanya iaitu contoh macam menggunakan air
air yang mutlak, bukan air yang dikatakan selain daripada air mutlak tersebut, mungkin air yang bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Ini di antara salah satu daripada kebersihan fizikal, dan juga tempat solat kita. Ini menjadi satu perkara yang kewajipan bagi kita lah. Dari segala macam najis ni kita dah bincang, iaitu najis yang tidak dimaafkan, najis yang tidak boleh dimaafkan, iaitu dua najis, satu najis mughalazah dan satu lagi najis mutawassitah, najis yang berat dan najis pertengahan. Ini bertujuan untuk melatih kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Maknanya orang Islam yang berdiri ke sembahyang ini sudah tentu mereka ini dalam keadaan yang sentiasa bersih setiap masa. Setiap masa. Jadi seterusnya, setiap hendak solat kita juga diperintahkan supaya berwuduk. Kita juga diperintahkan secara berwuduk, yang mana wuduk ini juga lah satu perkara yang kita membersihkan bahagian-bahagian yang tertentu dalam anggota wuduk kita. Dan ianya dihitung sebagai ibadah. Jadi maknanya setiap perkara yang kita nak bersihkan, maka dia adalah dalam semayang ataupun kita untuk mendirikan solat, maka dia adalah dikatakan sebagai satu ibadah. Jadi diperintahkan kepada kita lah sebelum menghadap Tuhan, iaitu semayang tadi, hendaklah bersih dari segi badan kita, bersih pakaian, bersih tempat dari segala macam najis dan kotoran. Jadi falsafah dari pendidikan ini, apa falsafah dia? Ialah kita supaya sentiasa berada dalam keadaan yang kebersihan. Dan kemudian diperintahkan kita berwuduk pun sebagaimana yang dikatakan tadi, ialah membersihkan tempat-tempat ataupun bahagian-bahagian yang tertentu, dan dihitung sebagai satu ibadah, kan? Atau sebagai salah satu syarat memasuki sembahyang. Maknanya apabila sebelum kita masuk ke sembahyang ataupun mendirikan sembahyang, maka kita sentiasa hendaklah dalam keadaan yang bersih. Jadi dalam perkara bersih ini, Nabi bersabda yang berbunyi an-nazafahu minal iman, iaitu kebersihan itu sejumlah daripada iman. Maknanya setiap perkara yang kita buat yang membersihkan diri kita sebelum kita mendirikan solat adalah terdiri pada iman. Itu satu perkara lah, kebersihan dari segi zahirnya. Tapi dari segi kebersihan, satu lagi, iaitu kebersihan dari segi batin, iaitu dalaman. Apa yang dimaksudkan ialah setelah kita selesai berwuduk, contohnya kita tegak berdiri menghadap kiblat dengan bulat keyakinan kepada Allah. Itu dia. Jadi dari segi kebersihan batin kita menumpukan perhatian ataupun hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu kita mesti bersihkan jiwa dan ingatan kita. Sebelum kita bertemu dengan ataupun berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam solat kita kenalah bersihkan jiwa dan ingatan kita iaitu daripada perkara-perkara yang lain lah. Maknanya kita kena fanakan diri kita, dan kita tak boleh ingat pada benda yang lain daripada itu melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya Allah saja yang mesti diingatkan dengan segala khusyuk dan tawaduk. Berarti di sini memberi falsafah pendidikan bagi kita ialah kita membulatkan tekad dan keyakinan dalam menghadapi satu-satu urusan dengan segala kesungguhan. Maknanya apa sahaja perkara yang kita laksanakan di dalam solat itu, kita boleh bawa amalan itu ataupun hakikat itu kepada kerja-kerja kita atau aktiviti-aktiviti kita di luar solat. Iaitu kita mendirikan perkara yang satu-satu kerja itu dengan cara yang bersungguh-sungguh lah. Iaitu kalau kita tengok dalam kebersihan batin ini,
Bila kalimah Allahu Akbar, bila kalimah Allahu Akbar, maknanya kita takbirlah. Kita bacakan pada waktu kita bertakbir. Berarti hanya Tuhan Allah sahaja yang lebih besar. Tidak ada lain yang besar daripada itu. Walaupun dalam kita punya mengangkat takbir itu kita masukkan niat, tetapi dalam masa yang sama kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mesti sembah dan dibesarkan, lupakan segala yang lain-lain, kerana yang lain-lain itu kecil dan fana semuanya. Maknanya tidaklah kita lagi berfikir dengan perkara yang lain setelah kita memasuki ataupun memulakan solat. Jadi sembahyang kita di dalam dalam kita sepanjang sembahyang kita itu kita bulatkan jiwa dan juga iman mengingati Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang disembah melainkan Dia, dan tidak ada yang dibesarkan melainkan Dia, dan tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Dia, dan tidak ada yang kekal melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Dia yang esa. Yang ini kita kena pegang ke dalam hakikat kita bahawa apabila kita mengangkat takbir tadi, dalam masa yang sama juga kita mengingat tidak daripada perkara yang lain, tapi kita mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam ayat surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan ahli kamu daripada api neraka. Jadi bermakna di sini mengingati Allah itu adalah sangat penting, dan memelihara kita daripada api neraka. Maknanya kita bertanggungjawablah dalam melaksanakan ibadah solat ini, bukan sahaja kepada diri kita, begitu juga kepada ahli kita. Maknanya kita bertanggungjawab dalam semua perkara, terutama kepada ahli keluarga kita sendirilah. Sebagaimana yang dirakamkan ataupun yang diapakan di dalam Al-Quran ini, dirakamkan dalam Al-Quran, iaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bersih batin ini berarti hati yang bersih kepada Allah, takwa padanya, tidak boleh ada sifat-sifat seperti dengki, khianat, dusta dan penipu dan sebagainya yang mengotori batin kita. Dalam nota kita ni berarti solat meminta kita berada dalam keadaan bersih segala-galanya, iaitu zahir dan batin. Dia orang yang menghadapnya, ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dengan badan dan jiwa yang suci. Itu dari segi batin dia lah, dari segi batin dia. Begitu jugalah dari segi batin juga kita kena ambil perhatian berhubung dengan permakanan kita. Demikian juga yang termakan benda-benda yang haram, benda-benda yang tidak sah miliknya, kan? Maka makanan haram itu berjalan dalam sel-sel darah dan urat kita. Jadi ini kita juga perlu hindari supaya dalam solat kita tadi kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Darah dan urat yang telah dipenuhi yang haram bukanlah menambah jauh kita dengan Tuhan, bertambah murkanya. Bukan setakat lagi kita jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Taala murka di atas makanan ataupun perkara-perkara yang haram, yang mana yang kita laksanakan semasa kita mendirikan ataupun kita semasa setelah kita menjalankan solat.
Ini kita perhatikan dan tidak memperkenalkan doa. Di samping itu juga apabila kita makan benda haram ini, kita Allah Ta'ala tidak memperkenankan doa kita. Jadi orang yang bersembahyang menghadap Tuhan itu imannya sentiasa membenci kepada kekotoran ini. Semua. Maka orang yang bersembahyang imannya sendiri akan mengikis bersih sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia akan malu menghadap Tuhan dengan badan dan jiwa yang kotor. Itu dia punya falsafah dia lah, ya. Jadi bukanlah Tuhan yang maha suci dan maha gagah perkasa, maka orang-orang yang akan menghadapnya mestilah dengan badan dan jiwa yang suci pula. Akan malulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melihat batin kita, dalamnya kita sembahyang menghadapnya. Jadi bermakna kita kena bersihkanlah segala perkara-perkara yang disebutkan tadi sebelum kita mendirikan solat, supaya keadaan itu dapat mendidik diri kita, supaya kita tidak melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kotoran-kotoran yang lahir dan batin ini penuh dengan dosa dan maksiat, sebab Tuhan Maha Kuasa lahir dan batin. Jadi bermakna di sini kita kena pastikanlah dari segi zahirnya dan dari segi batinnya, kita kena jaga segala-gala perkara tersebut, yang mana apabila kita mendirikan sembahyang, dengan masa yang sama, dalam masa yang sama, kita menghindarkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kebersihan batin lah. Jadi ada dua perkara. Yang pertama tadi kebersihan zahir, dan yang kedua kebersihan batin. Dan seterusnya kalau kita perhatikan salah satu selain daripada itu, falsafah dan juga hakikat solat ini, iaitu satu daripada rukun atau satu daripada syarat sah solat kita ialah menghadap kiblat. Satu. Jadi ini adalah menjadi salah satu daripada syarat utama dalam syarat sah solat kita. Iaitu menghadap kiblat. Ini berarti umat Islam, lelaki dan perempuan, hendaklah sehaluan dan sekata dalam menunjukkan baktinya kepada Allah. Bermakna arah yang kita tuju itu adalah sama. Sama ada laki-laki atau perempuan, kiblat yang sama. Iaitu menghadap kepada Baitullahil Haram, iaitu di Makkahul Mukarramah lah. Jadi berarti di sini mestilah sekata menunjukkan cita-cita. Dalam masa yang sama, kita mestilah tidak berubah di atas cita-cita yang kita nak laksanakan. Mempunyai ideologi ketuhanan yang sama, iaitu Islam lah. Terutama dalam bernegara, salah satu daripadanya. Tujuan yang sama, bermasyarakat, berkebudayaan, dan sebagainya. Jadi apabila kita menghadap ke arah yang satu, bermakna setiap umat Islam itu juga mempunyai satu tekad yang satu. Terutama kalau sekiranya berkebudayaan Islam, bermasyarakat dalam masyarakat yang dijalankan secara Islam, yang ini, dan juga bernegara. Jadi kiblat bukanlah bermakna Kaabah yang disembah, kerana ia sebagai syarat saja, tetapi perintah Allah yang dijunjung. Tu. Jadi bermakna arah kiblat kita itu kepada Kaabah, dan bukanlah bermakna kita mengarahkan itu untuk kita sembah Kaabah itu sendiri. Yang sebenarnya kita mengarah pada satu arahan yang sama untuk kita mencapai matlamat yang sama. Itu dia punya falsafah, kita menghadap kiblat. Jadi setiap umat Islam adalah mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada falsafahnya, pendidikan ini adalah supaya umat Islam berada dalam satu persatuan, satu tujuan, satu matlamat, dan satu ideologi, iaitu berbakti dan mencari keredaannya.
Jadi kalau kita perhatikan ideologi dan sebagainya ada banyak. Kalau kita tengok dalam amalan manusia sekarang lah, tapi bagi untuk sebagai kita punya hakikat ataupun pegangan falsafah kita dalam Islam, dalam sembahyang kita, iaitu dengan menghadap kiblat, kita bersatu ke arah satu matlamat yang sama. Itu dia punya falsafah adalah kiblat itu menjadi kompas jika umat Islam dalam menuju tujuan dia. Berarti kita umat Islam dalam bernegara, yang ini berpolitik, hendaklah satu tujuan, dengan berpandu kepada kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim, dan juga hadis Rasulullah SAW. Ini jadi bermakna satu tujuan kita. Kita beramal dengan Islam, kita bersatu dengan Islam, kita mengarah matlamat yang sama untuk menegakkan Islam. Jadi ini mencari keredaan Allah semata-mata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, wa raditu lakum Islam Madinah. Iaitu Islam itu adalah agama yang diredai untuk kamu semua. Jadi tidak ada lagi agama yang lain daripada itu, hanya agama Islam saja. Jadi oleh itu kiblat kita mestilah arah kepada satu hala, untuk bertujuan supaya dalam satu tekad yang sama. Di sini kita dapat membuktikan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ketika beliau mengucup Kaabah, wahai Kaabah, aku diperintahkan Tuhan mengucup engkau. Kalau bukanlah kerana perintah Tuhan, tidak akan aku kucup engkau. Maknanya arahan itu adalah perintah Allah. Engkau tiada berkuasa memberi manfaat dan mudarat kepada aku, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan Kaabah yang disembah, hanya perintah Tuhan yang dijunjung. Itu ya. Jadi kita umpamakan seperti kita nak mengirim surat lah. Ini salah satu daripada kaedah yang boleh kita faham kepada orang tua kita di kampung. Salah satu contoh sudah kita menulis surat dan alamatnya yang tertentu serta dengan stampnya, ke mana kita bawa surat itu? Bukankah kita masukkan ke dalam peti surat ataupun postbox yang telah disediakan oleh kerajaan? Apakah di dalam peti surat itu ada orang tua kita ke dalam di dalamnya? Tak ada, kan? Yang kita nak kirim tadi dalam peti surat tu tak ada. Bukan kita nak kirim kepada orang tua kita, kan? Tapi dalam peti surat tu tak ada orang tua kita. Maka dia dapat menerima surat itu. Tentu tidak ataupun bukan. Itu tak lebih daripada syaratnya sahaja yang telah ditentukan. Jadi mestilah melalui peti surat itu, kemudian datang postman mengambil dan membawa dan terus dikirimkannya hingga sampailah kepada orang tua kita dengan selamatnya. Ini kaedah dia lah untuk kita nak faham lah. Jadi bermakna Kaabah itu yang sebenarnya hanya satu hala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita bersama-sama beribadah atau menunjukkan solat, mengarahkan solat kita untuk kita menyampaikan tujuan solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya kita tidak mahu masukkan surat ke dalam peti surat, maknanya kita alih ke tempat lain yang tertentu itu, dan kita masukkan saja ke dalam tong sampah atau tong-tong lain, tentulah tidak akan sampai surat itu kepada orang tua kita. Macam itulah kaedah dia Kerana postman tidak datang mengambil surat itu pada yang bukan tempatnya. Mengapa? Sebab kita tidak menurut syaratnya yang telah ditentukan. Inilah salah satu daripada syarat kita menghadap kiblat tadi. Demikianlah juga mengenai sembahyang tadi, mestilah dalam menghadap Tuhan ke arah kiblat. Itu adalah syaratnya yang termesti, dan menghadap ke arah lainnya berarti tidak menurut syarat. Tidak menurut perintah, tidak menurut yang semestinya, maka tidaklah diterima amal itu. Itulah di antara kaedah yang boleh kita bagi faham apakah
matlamat dan tujuan kita untuk menghadap kiblat, iaitu Masjidil Haram ataupun iaitu Kaabah. Jadi falsafah ini yang sebenarnya supaya umat Islam berada dalam satu persatuan, satu tujuan, satu matlamat, satu ideologi, iaitu berbakti dan mencari keredaannya. Kiblat itu menjadi kompas kita umat Islam dalam menuju tujuan menghadap Tuhan. Berarti kita umat Islam dalam bernegara, sebagaimana yang saya kata tadi, hendaklah satu tujuan, satu ideologi ketuhanan, yang Maha Esa, mencari keredaannya, yang ini Islam, dengan berpandu kepada kitab Al-Quran yang sebagaimana saya sebut tadi lah. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah panduan ataupun pedoman, kompas atau suluh bagi kita umat Islam dalam tujuan hidup bernegara. Lalu mencari keredaan Allah semata-mata, kan? Jadi apakah itu keredaan yang Allah Ta'ala merakamkan dalam surah Al-Maidah, dalam ayat 3 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa raditu lakumul Islam madina. Islam itulah agama yang kuredai serta untuk kamu semua. Bermakna tidak ada agama yang lain daripada Islam Allah Ta'ala redha. Kan? Wa may yabtaghi ghairal Islam midina falan yuqbalu minhu. Dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan siapa yang mencari selain daripada ideologi Islam menjadi agamanya, maka tidaklah diterima Allah daripadanya. Demikianlah amaran Tuhan atau ya Allah. Itulah satu-satunya cita-cita bernegara dan bermasyarakat dalam mencari keredaan Allah. Yang mana dalam ayat yang lain, dalam surah Sabah ayat yang ke-15 yang berbunyi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan disertai keampunan Tuhan. Jadi bermakna satu matlamat dan satu tujuan tadi adalah untuk kita memastikan bahawa semua orang Islam bersatu hati menuju kepada arah yang satu, iaitu kepada Islam, cara amalan Islam, pelaksanaan kehidupan secara Islam, semua itulah panduan yang kita boleh dapat daripada kita menghadap kiblat tadi. Kemudian seterusnya kalau kita tengok di dalam kita punya nota itu, iaitu salah satu daripada hikmah falsafah solat ni ialah disiplin kepada waktu. Satu daripadanya lagi, iaitu kita mestilah awas dan berwaspada pada waktu solat. Maknanya setiap waktu sembahyang atau waktu solat masuk, kita dah sentiasa bersedialah untuk menunaikan solat. Sampai waktunya kita mestilah segera memenuhi panggilan solat. Tidak boleh lalai dengan lain urusan, kerana kita yakin bahawa Allah yang perlu diberikan keutamaan dan dimuliakan dari urusan yang lain. Ini dia punya hikmah dia. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ayat ini memang kita dah biasa dengar, iaitu surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu maka ni apa, fawailul lil musallin, maknanya pada mereka yang lalai kepada sembahyang, maka balasannya ialah neraka wil. Bermakna orang yang sembahyang sendiri pun akan dimasukkan ke dalam neraka sebab mereka itu lalai dalam solatnya. Ini firman Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah mendidik kita mestilah berdisiplin kepada waktu dalam apa-apa urusan, yang melibatkan waktu bekerja, waktu bermain, waktu makan, waktu tidur, rehat dan sebagainya. Ini semua kita perlulah mementingkan waktu-waktu ini. Apabila sampai saja waktu sembahyang, maka kita perlu menumpukan kepada
kepada solat kita. Dengan ini kita diajar kepada menghargai dan mencintai waktu. Jadi apabila kita bersegera menunaikan solat dalam waktunya, maka kita di antara orang yang mencintai waktu dan tidak mensia-siakannya, apatah lagi waktu hidup kita. Jadi di sini dalam perkara waktu ini falsafah daripada solat kita termasuk dalam waktu kita menjalankan kehidupan kita harian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, iaitu hendaklah kamu rebut 5 perkara daripada 5 perkara. Ni Nabi beritahu, kan? Yang pertama sekali, ini dari segi waktunya, jagalah mudamu sebelum tuamu. Itu kepentingan waktu dalam solat. Iaitu nak buat segala ibadah, nak buat segala apa perkara, naklah kita bermula daripada masa muda kita. Kalau dah lanjut usia ataupun dah tua, maknanya kemungkinan ibadah-ibadah yang kita nak kerjakan itu agak sukar sikit. Sebab kita punya tenaga dah tidak berapa dah, kan? Badan pun dah tak berapa sihat, penyakit pun dah mari macam-macam, kan? Maka kena rebutlah pada masa muda. Kalau tidak, maka kita ketinggalan daripada kita merebut peluang-peluang yang telah sediakan semasa kita membuat ibadah-ibadah berhubung dengan ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi falsafah dari pendidikan ini ialah kita mesti sentiasa berdisiplin kepada waktu dalam tiap-tiap urusan apa jua. Apabila sampai waktunya bekerja, teruskan bekerja. Demikian pula dalam hal-hal lain, umpamanya waktu bermain ataupun yang lain-lain yang sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, kan? Jadi pendidikan ini memastikan kepada kita menghargai dan mencintai waktu, mengisi waktu dengan semestinya, dengan kerja-kerja yang tentu agar tidak mensia-siakan masa waktu, berarti mensia-siakan umur. Sebagaimana yang saya katakan tadi, jagalah mudamu sebelum sampai tuamu. Kemudian yang kedua, jagalah kesihatanmu sebelum sakit. Maknanya kita kena rebutlah semasa kita sihat. Semasa kita sihat sebelum datangnya sakit. Kalau datang sakit, banyak ibadah-ibadah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat kita melaksanakan. Inilah masa. Itu yang dikatakan merebut waktu tadi. Dan yang ketiga, jagalah kekayaanmu sebelum kamu papa. Maknanya semasa kita kaya, semasa kita memiliki harta dan sebagainya, kita gunakanlah harta-harta tersebut untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan ummah, dalam aktiviti seperti bersedekah, berzakat dan sebagainya. Dan jangan tunggu masa kita dah papa ke dana, tak boleh buat apa dah, kan? Apabila dah miskin, kita nak bersedekah pun tak boleh, kita nak infak ke mana-mana pun tak boleh, kan? Jadi peluang masa kita kaya, kita infaklah mana-mana. Kita wakaflah di mana-mana, supaya harta kita tadi dapat memberikan keuntungan kepada kita di akhirat nanti, dapat memberikan pahala dan juga kebajikan semasa kita berada di alam barzakh dan juga berada di alam padang mahsyar. Dan jagalah hidupmu sebelum matimu. Jadi kita ni tak tentu, masa hidup kita ni kita tentu, mungkin saat lagi kita tak ada lagi dah, besok kita tak ada, ataupun sebulan lagi ke, ataupun setahun lagi ke,
Ini kita tak tahu. Jadi oleh itu rebut peluang ini. Buatlah amal ibadah. Bersungguh-sungguh. Gunakanlah masa, penuhkanlah masa untuk kita merebut peluang-peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semasa kita hidup. Apabila dah mati, tak ada apa dah. Maknanya amalan yang kita nak buat tu tidak dapat lagi kita laksanakan. Jadi rebutlah peluang kita sebelum kita mati, ataupun melaksanakan segala amal ibadah semasa kita hidup. Banyak amal ibadah kita yang perlu kita laksanakan, yang mana kemungkinan kita belum laksanakan lagi. Kita rebutlah. Salah satu daripada ibadah yang paling utama iaitu bersolat malam, ataupun dipanggil qiyamul lail, bangun pukul 3, pukul 4 kan, untuk kita melaksanakan solat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua aspek kehidupan kita, dan juga kemaafan dan seterusnya, bertaubat dan sebagainya. Dan satu lagi yang kelima ialah rebutlah peluang semasa kamu tidak sibuk. Maknanya semasa orang kata apa, kita dalam keadaan yang senang, selesa, tidak dalam keadaan yang bertunggu lumus ataupun dalam keadaan yang sibuk. Kita rebutlah masa ini untuk kita melaksanakan apa saja kerja dalam ibadah kita. Itu yang kita boleh dapat ataupun kita perolehi dalam hakikat solat kita dalam faktor waktu. Dalam solat kita juga kita solat berjemaah, terutamanya itu sebab Nabi galakkan supaya kita sembahyang ataupun solat berjemaah, iaitu di masjid, di surau, di tempat yang orang yang ramai dan sebagainya, supaya kita merebut beberapa peluang yang tertentu lah. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah berkata, salatul jama'atil tafdu du'ala salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Maksudnya ialah kebaikan sembahyang berjemaah melebihi sembahyang sendirian sebanyak 27 derajat. Ini semua kita faham lah, dan kita tahu kenapa dilebihkan sembahyang berjemaah ni kepada 27 derajat. Jadi Nabi sangat memberatkan kita sembahyang berjemaah, yang ini berkumpul beramai-ramai, sekurang-kurangnya 2 orang, dan diberi pahala 27 darjah, lebih dari sembahyang bersendirian. Ini kita dah sedia maklum lah. Falsafah dari pendidikan ini menjadikan kita supaya sentiasa pergaulan dan berkumpul dengan adanya pergaulan, dan dapatlah bertukar fikiran. Ini tujuan dia. Kita berjemaah ini, mana kita dapat berkumpul bersama-sama, bertukar fikiran, bertanya khabar, bermuafakat, atau bertolong-tolongan, bergotong royong dalam satu hal atau urusan sekiranya perlu. Berarti mencipta dan melahirkan perpaduan, bersilaturahim dan bersaudara mara. Inilah tujuan di antara hikmah kita sembahyang berjemaah. Di samping kita menjalankan solat berjemaah tadi, kita juga yang mana apabila kita berjemaah, kita terdiri daripada 2 kumpulan yang besar, iaitu yang pertama imam dan yang kedua makmum. Jadi dalam solat berjemaah, imam adalah
ketua sedangkan makmum sebagai orang ramai. Itu salah satu daripada falsafah dalam solat kita, yang mana imam adalah memegang pimpinan dalam sembahyang berjemaah. Sedang makmum adalah orang ramai yang terdiri di belakang menurut imam. Jadi falsafah dari pendidikan ini ialah memberi pengertian kepada kita bahawa imam itu sebagai pemimpin dalam masyarakat atau sebagai presiden dalam sebuah negara, dan makmum itu sebagai rakyat. Dia punya falsafah daripada kita sembahyang berjemaah tadi. Kemana akan dibawa ke rakyat kita tu? Maknanya imam bawa kita ke mana? Dan tentulah mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam solat kita. Jadi kepada jalan, sama ada kepada jalan iman ataupun kepada jalan fasik. Ini pemimpin. Pemimpin bertanggungjawab ni. Kepada jalan Islam atau kepada jalan kafir? Kepada jalan Allah atau kepada jalan syirik? Kepada jalan mentaati Allah atau kepada jalan mengingkarinya? Banyak persoalan dekat sini ya. Sebagai pemimpin sebuah masyarakat ataupun negara. Kepada jalan nikmat atau kepada jalan kufur? Kepada jalan hidayah atau kepada jalan sesat? Kepada jalan Nabi Muhammad atau kepada jalan Abu Lahab? Kepada jalan timur atau kepada jalan barat? Kepada jalan Tuhan atau kepada jalan komunisme dan izam-izam yang lain? Kepada jalan Al-Quran atau kepada jalan Bible dan sebagainya? Kepada jalan Rasulullah Muhammad atau kepada jalan Karl Marx? Atau beberapa perkara-perkara anutan yang lain, kepada jalan surga atau kepada jalan neraka? Inilah peranan imam dan makmum, yang mana kalau kita pastikan dalam kita punya imam adalah ketua, sedangkan makmum sebagai orang ramai yang terdiri di belakang mengikut imam. Apa imam buat, kita kena ikut. Sebab imam memimpin makmumnya bersama menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam solat berjemaah ini juga sangat kita pastikan bahawa kedudukan imam itu sangat-sangat memainkan peranan. Imam berdiri di hadapan sebagai pemimpin, memimpin barisan berjemaah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tentera Allah, apabila imam bertakbir, Allah Allahu Akbar, dan makmum keseluruhannya pun turut bertakbir. Macam tu. Dan apabila habis imam membaca Al-Fatihah, makmum serentak menjawab amin bersama-sama imam. Meminta petunjuk dan kemampuan, berarti satu hati keseluruhannya senasib dalam memuji, meminta petunjuk dan kemampuan kepada Tuhan. Itu dia punya falsafah lah. Falsafah dalam hal ini juga memberi pengertian bahawa rakyat dan pemimpin atau presiden senasib dalam perjuangan membawa umat atau bangsanya menuju kejayaan dan kebahagiaan. Bila imam membaca ayat Al-Quran, makmum mesti diam, mendengar maksud ayat dengan takwa dan khusyuk. Bila imam rukuk, makmum pun turut rukuk bersama imam. Bila imam bangun, i'tidal, makmum pun turut i'tidal bersama imam. Bila imam sujud, makmum pun turut sujud. Bila imam tegak, makmum pun bangun. Bila imam duduk tahiyat, makmum pun turut duduk tahiyat bersama. Bila imam memberi salam, selesai sembahyang, makmum pun serentak memberi salam dan selesai. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam sembahyang. Jadi, falsafah dari pendidikan ini ialah memberi pengertian kepada masyarakat dan negara bahawa pemimpin mesti memimpin rakyat, dan rakyat mesti patuh, taat dan berdisiplin kepada pemimpin. Ini dia punya falsafah solat kita. Jadi Tuhan Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nisa ayat 59,
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, patuhlah menurut Allah dan Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. An-Nisa ayat 59. Nabi Muhammad pernah memberi amaran dalam hal ini, supaya umat Islam jangan mentaati pemimpin-pemimpin yang membawa kepada menderhaka dan mengingkari Allah. Dan jangan sampai berbuat maksiat kerana mentaati perintah pemimpin. Ni dua perkara ni kita tak boleh lagi. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya taat itu dalam perkara yang baik. Dan la ta'atu li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk pada menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara falsafah yang perlu kita sedari dan kita ambil perhatian di dalam kita mendirikan solat berjemaah. Sebab dalam sembahyang itu sendiri, dalam solat itu sendiri, maka sudah ada susunan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita bermasyarakat dan juga bernegara. Ini satu panduan yang perlu kita ambil perhatian, yang mana imam itu sendiri kalau sekiranya membuat kesilapan, makmum boleh menegur imam dengan cara-cara yang tertentu lah. Begitu juga kepada orang yang orang perempuan yang mana tidak boleh menjadi imam oleh perkara, disebabkan oleh perkara-perkara yang tertentu. Tetapi memberi teguran boleh, tak ada masalah. Ada cara-cara yang tertentu untuk kita memberi teguran kepada imam. Begitulah keadaan rakyat jelata seterusnya lah dalam bernegara. Maknanya kita boleh menegur pemimpin kalau sekiranya pemimpin lari daripada landasan yang sebenar, yang kita yang kita tekankan kepada Islam itu sendiri lah. Jadi itulah di antara falsafah solat kita, untuk kita beramal di samping kita melaksanakan kerja-kerja dari segi zahirnya, tetapi dari segi hakikatnya juga kita perlu ambil perhatian untuk kita membina diri kita, arah tujuan kita dan juga masyarakat keseluruhannya, supaya kita mendapat satu suara, iaitu bersatu padu menegakkan agama Allah dan berusaha ke arah memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Jadi saya rasa sampai setakat itu dulu untuk kita berbincang pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi pelajaran kita pada masa yang akan datang, iaitu perkara-perkara berhubung dengan kan kita masuk dalam kita punya kitab kita balik, iaitu kitab Hidayatus Subyan, yang mana kita akan masuk berhubung dengan bab-bab perkara-perkara yang sunat selepas kita mendirikan solat. Setakat itu dulu, kita jumpa lagi pada masa yang datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.